sederhana tetapi cukup segalanya. Inilah namanya keberkatan. Mahu mencari keberkatan dalam kehidupan? Temui kami para da'i Lembaga Zakat Selangor hanya di Radio IKIM, saluran inspirasi Inforia Islami anda. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kebenaran pengoperasian sekolah komuniti Iskul Sama di Laut Omadal di negeri Sabah memerlukan perbincangan lanjut merentasi kementerian dan agensi berkaitan kerana ia tertakluk kepada keputusan dasar kerajaan. Kementerian Pendidikan KPM menerusi satu kenyataannya memaklumkan bahawa pihaknya juga mengambil kira pandangan daripada agensi berkaitan termasuk Majlis Keselamatan Negara MKN, Eastern Sabah Security Command ESCOM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Imigresen sebelum mengambil sebarang tindakan lanjut. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menyediakan 3 helikopter untuk membantu operasi menyelamat mangsa banjir di Pantai Timur susulan keadaan banjir yang semakin buruk. Ketua Pengarah JPBM Datuk Seri Abdul Wahab Mayasin berkata sebuah helikopter telah tiba di Bacok, Kelantan pada tengah hari semalam, manakala 2 lagi berada dalam keadaan mod bersedia dan akan dikerahkan ke Terengganu sekiranya situasi memerlukan, sambil menjelaskan bahawa aset itu akan digunakan untuk membantu operasi menyelamat mangsa banjir, antaranya melibatkan situasi seperti membawa pesakit yang perlu mendapatkan rawatan di hospital dan menghantar bekalan makanan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Terengganu mengagihkan kira-kira 3,000 kit makanan banjir kepada ketua isi rumah di semua pusat pembinaan sementara PPS setakat semalam. Jelas pengarahnya Muhammad Rosman Abdullah, jumlah itu diagihkan sejak gelombang pertama banjir pada bulan November lepas hingga gelombang ketiga yang bermula pada Sabtu lalu. Ujarnya lagi urusan penghantaran kit itu dilakukan oleh anggota APM menggunakan trak ke setiap PPS yang terlibat, terutama apabila laluan sudah dapat dilalui oleh kenderaan berat. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama kita kena tahu dan kita kena pegang sungguh-sungguh, sebab rata-rata orang yang tak nak solat dia mencari alasan. Dia kata dia tak boleh solat kerana tempat mungkin tak sesuai, ataupun mungkin dia kata dia tak boleh solat disebabkan dia rasa solat ini perlu dilakukan di masjid ataupun di surau saja. Kan? Ataupun ada lagi kan Syafiq, ada lagi yang saya pernah dengar sendiri, dia kata saya kalau nak solat tak ada sejadah rasa macam tak sah. Dia anggap salah satu sahnya solat itu mesti ada sejadah. Ni ada ni masyarakat kita. Jadi sahabat-sahabat, betapa mulianya menunaikan zakat. Nak ubah tak boleh, susah. Itulah cara dia. Kita panggil ada potensi berminda kepo kita panggil apa ni? Minda kepo ni semua ada. Tapi orang hati ni dah lebih sikit daripada sudah minda kepo tu. Caranya mestilah mendapat permintaan daripada negeri-negeri dan adalah tujuan untuk penyeragaman. Jadi ada pelbagai kekangan, akhirnya option itu tidak berlaku. Ya. Jadi pilihan yang kedua, yang ini ada ditulis oleh Allahyarham Tuan Haji Muhammad Buruk dalam artikel, ya, iaitu untuk dapat merapatkan jurang yang berharga.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita mengikut keperluan hamba-Nya selaku khalifah di atas muka bumi. Sahabat-sahabat pendengar itu, Kevin yang bertanya soalan mengenai tentang gerhana bulan dan gerhana matahari, kita kena tahu bahawa Tunaikan zakat, satu kewajiban. Allah. Apa maksud berdamai dengan Allah? Iaitu kita bertaubat, kita memohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kecurangan, atas segala kekhilafan, atas segala kegelinciran. Barakah hidup akan melimpah ruah. Zakat di hulu, jasa ditabung, mendapat Yang ada yang daripada sihir ahli sihir itu ahli itu maksudnya akhirnya dengan kejadian tersebut semua ahli sihir itu ada yang kaya, ada juga yang miskin. Hikmah zakat, jadi kasih sayang, saling membantu, bantu sesama Islam. Terima kasihku atas kesetiaan. Terima kasihku atas kebahagiaan. Terima kasihku atas penghargaan. Janjiku fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zara, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jika ku radio dan engkau lagunya dan aku putarkan hingga semua terleka, begitulah kita ditakdirkan untuk bersama. Jika ku air wudhumu menjadi serimu dalam 5 waktu, jika kau kuat percaya akulah jodohmu, jagamu selalu. Menarilah sayang di hari bahagia di bawah bulan bintang, kasih kita berdua jangan bimbang sayang, kita harungi bersama berdua selamanya sampai ke hari tua. Cintaimu kalau tahun-tama dalam setiap drama sering dimainkan menjadi kegilaan, begitulah kita ditakdirkan untuk bersama. Jika ku
menjadi serimu dalam 5 waktu. Jika kau kuat percaya, akulah jodohmu, jagamu selalu. Menarilah sayang di hari bahagia, di bulan bintang, kasih kita berdua, jangan bimbang sayang, kita harungi bersama, berdua selamanya, sampai ke hari tua. Mencintai mengira sayang di hari bahagia, bulan bintang, kasih kita berdua, jangan bimbang sayang, kita harungi bersama, berdua selamanya, sampai ke hari tua. Hingga ke akhirnya kalau cinta terindah, kaulah satunya ke hari tua, menjadi milikku ke ujung nyawa. Mencintaimu, mencintaimu, mencintaimu. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM sentiasa menemani perjalanan anda dengan jua dah minda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Tariq An-Nur, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna, Usrah Nurani dan Hayya Bil Arabiyah bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam destinasi 4 petang hingga 7 malam di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Lazada ada, Diskaun gila, jangan tak beli. Lazada ada, Shipping pantas lagi free. Lazada Macam-macam mesti kau jumpa. Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 14162011000520. Jom berwakaf. Anda anggota koperasi atau usahawan koperasi mahupun individu yang berminat untuk mendalami ilmu tentang tadbir urus koperasi dan perniagaan? Jom sertai kursus di Institut Koperasi Malaysia, IKMA. Kami menyediakan pelbagai jenis kursus dan latihan khas untuk para kooperator dan usahawan. Maklumat lanjut layari www.ikma.edu.my atau ikuti kami di Facebook Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia, pencetus minda koperasi negara. Kota Baru 89.8 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kembali dalam pertemuan Aspirasi 10.1. Saya Syafiq Saleh. Kita nak bawakan lagi kepada anda menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Jom tonton juga di YouTube, di Facebook IKIM sebab kita nak secara langsung dekat situ. Anda boleh terus ikut rapat-rapat dekat situ ni. Kan boleh komen, tanyakan soalan pertanyaan. Okey. Juga kita dah pun aktifkan talian WhatsApp konti kita iaitu 01129004. Anda boleh hantarkan pertanyaan anda di situ dan kita boleh berbincang sama-sama. Okey, menerusi pertemuan kita dalam rancangan Kelvin Bertanya, kita nak sama-sama hayati lagi perbincangan ilmu dengan tetamu kita dan juga saudara Kelvin Q yang nak berikan soalan-soalan dan jawapan itu akan disediakan oleh tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan yang dah pun ada bersama-sama kita dekat talian ketika ini. Jom kita nak mengalu-alukan kehadiran Dr. HD yang dah bersedia di situ. Assalamualaikum Dr. HD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat. Masya-Allah. Saya kira orang kata dalam waktu-waktu kita macam ni kan doktor kekal setia bersama-sama walaupun di mana saja berada doktor kan, walaupun sekarang ni di luar kawasan ke ataupun dekat studio doktor ke kan, tapi dapat juga kita nak bincang-bincang lagi tentang isu-isu ataupun persoalan di antara sesama kita doktor. Kan doktor macam mana? Di sana
okey-okey semuanya? Alhamdulillah, insyaAllah kita doakan semoga pertubuhan Akademi Al-Bayan sentiasa dipermudahkan urusan kerana kita nak membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia. Jadi kita harapkan daripada masyarakat boleh support, boleh mendoakan semoga Allah merahmati dan meredai insya-Allah. Amin, amin insya-Allah doktor. Kita harapkan semuanya akan lancar dan juga baik-baik sahaja. Okey doktor, jom. Kita dah bersedia sebenarnya. Rakan-rakan pendengar pun, sahabat-sahabat penonton dah bersedia nak tengok hari ni Kelvin pakai baju apa katanya. Okey. Yang paling utama tu, apa soalan yang Kelvin Q nak tanya pada kali ini. Jom kita nak sama-sama hayati daripada saudara Kelvin Q. Silakan. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio IKIM, Dr. Hadi dan DJ Syafiq. Apa khabar semua? Okay, untuk slot kami bertanya kali ini, saya ingin tanya, jikalau ada seseorang yang ingin bertunang tapi pasangannya belum lagi memeluk agama Islam, jadi apa hukum untuk pertunangan ini? Boleh Dr. Hadi kongsikan kepada semua pendengar? Terima kasih. Okey, itu soalan dari saudara Kelvin Q. Hari ni tentang tunang-tunang hari ni. Kan. Kena pula hampir-hampir cuti sekolah ni doktor. Ada yang bertanya dan juga yang nak buat persiapan kahwin katanya. Jadi mungkin itu antara yang kita boleh tahu dan juga dapat lagi info yang berkenaan tentang pertunangan antara orang Islam dan juga orang bukan Islam. Jadi doktor, kita boleh bukakan dari sudut teknikalnya apa yang terlibat isu-isunya, laluannya, pecahannya doktor. Jom kita mulakan sesi perbincangan kita. Silakan Dr. HD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah berikan, semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung. Walau di mana juga kita berada, dua benda yang Ustaz nak pesan. Yang pertama, pastikan kita menjemput kasih sayang Allah. Yang kedua, memandangkan kita tengok statistik COVID makin meninggi, maka tolong jaga kesihatan, keselamatan diri kita, ahli keluarga kita, insya-Allah. Semoga Allah melindungi kita semua dengan izinnya. Terima kasih kepada saudara Syafiq kerana sentiasa memberikan yang terbaik kepada kami semua peminat-peminat Radio IKIM ni. Jadi baru-baru ni memang sebenarnya saya rancang untuk nak pergi ke studio Radio IKIM, tetapi memandangkan hujung-hujung tahun ni banyak benda perkara yang perlu kita selesaikan. Semoga DJ Syafiq dan tim Radio IKIM dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan tidak dilupakan kepada para pendengar setia Radio IKIM yang ataupun yang menonton di FB Radio IKIM. Jadi kalau yang menonton di FB ni dia boleh nampak muka DJ Syafiq kita ni. Yang penting DJ kan. Saya ni sekali-sekala je. Doktor pun penting, jangan. Jadi kalau nak tengok boleh tengok di FB Radio IKIM. Semoga dengan kita menjawab persoalan-persoalan daripada Kelvin, kita menambah lagi ilmu pengetahuan kita. Baik. Kelvin dia dah masuk dah satu bab munakahat, bab perkahwinan ni. Sebab seperti yang kita maklum, Kelvin ni bujang juga. Dia bujang, dia tak kahwin lagi. Dan alhamdulillah orangnya sangat steady, ramah. Jadi semoga Kelvin sentiasa sihat, dan kita sedia maklum Kelvin memang suka travel dan dia sibuk, tetapi alhamdulillah dia memberikan beberapa persoalan yang sebenarnya dia menjadi salah satu daripada perkara-perkara yang perlu kita kupaskan, khususnya mengikut daripada perspektif Islam. Untuk pengetahuan Kelvin, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut mengenai tentang contoh kita perhubungan dalam Islam ini, kita kena tahu dan kita kena faham bahawa Islam
cukup menjaga hubungan di antara lelaki dan perempuan. Maknanya hubungan lelaki dan perempuan ni Islam ada meletakkan garis panduan Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM. Sebab tu dalam Islam ni kita tak boleh buat lebih kurang antara seorang lelaki dan seorang perempuan, yang mana Allah memberikan kepada kita satu garis panduan, iaitu daripada segi pergaulan, daripada segi pembahagian, daripada segi rupa paras, semuanya ada perbezaan-perbezaan dan ada perkara-perkara yang perlu kita ikut. Dan tajuk pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini sebenarnya dia masuk dalam kategori iaitu daripada segi pergaulan. Bila kita sebut tentang pertunangan, apa makna pertunangan? Yang ni yang kita nak kena faham dulu. Dalam bahasa Arab, pertunangan ni disebut sebagai al-khitbah. Khitbah. Kalau khutbah tu lain. Khutbah tu yang ittaqullah, yang kita Jumaat tertidur waktu imam baca khutbah. Itu khutbah. Tapi baris bawah dinamakan khitbah. Khitbah ni maknanya dalam bahasa Melayunya adalah pertunangan. Itu khitbah. Dan bila kita sebut khitbah ni, dia adalah mengikat janji antara seorang lelaki dan seorang wanita, ataupun proses melamar seorang wanita untuk dijadikan isteri. Maknanya dia nak lamar lah. Dia nak tahu, dia nak ikat janji, dia kata saya ni datang ni dengan tujuan orang Melayu kita berpantun lah. Dia selalu berpantun. Pantun yang dia nak memetik bunga, macam tu lah. Dia pantun. Tapi kita tak boleh nak pantun. DJ Syafiq insya-Allah. Sirih junjung berhias indah, sekacik pinang pembuka kata ciwa kan. Nampak? Itu baru sikit tu baru atas kepala dia. Jadi kita penuh dengan sopan santun, dengan budaya. Betul. Jadi bila kita pergi untuk nak melamar ataupun nak bertunang, maka kita sebenarnya dah mengikat janji untuk seorang lelaki nak mengahwini seorang wanita. Yang mana tempohnya, syaratnya dan disebutkan sebagai pengenalan ataupun perkenalan antara seorang lelaki dan wanita dengan disaksikan ahli keluarga. Ada hari ni trend, kadang-kadang pertunangan ni dia berjanji berdua di bawah sinaran matahari, sinaran bulan, di bawah pokok, contohlah pokok kurma. Jadi dia sebenarnya, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, bila kita sebut khitbah, dia tak boleh, itu saya sebutkan pergaulan ini, dia tak boleh antara lelaki dan wanita berduaan bersama. Sebab dalam hadis Nabi SAW, bila berdua seorang lelaki dan yang perempuan dengan lelaki dan perempuan di dalam satu kedudukan yang mencurigakan, maka dia akan adanya makhluk yang ketiga dinamakan syaitan. Maka sebab itu kalau nak sebut khitbah ni, dia mesti dengan cara ahli keluarga, dengan cara kita datang bertandang di rumah, yang mana pihak lelaki dan pihak wanita mereka bersetuju untuk berkenalan. Belum kahwin lagi, berkenalan. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut mengenai tentang pertunangan ni, ada satu hadis Nabi SAW, iaitu seorang sahabat baginda Nabi, dia kata, kuntu indan Nabi SAW fa'atahu rajulun. Ada seorang sahabat, dia duduk bersama dengan Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki, fa'akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan. Dia kata dia bertemu dengan Nabi, dia memberitahu bahawa dia akan mengahwini seorang wanita Ansar, daripada kalangan Ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepadanya. Nabi kata, anzarta ilaiha, adakah engkau telah melihatnya? Nabi kata, kamu nak berkahwin dengan wanita ni dah tengok ke belum? Maka dia kata, qala la. Laki ni dia kata, tidak, aku tak melihat. Qala fazhab fanzur ilaiha. Kata Nabi, pergi dan tengok dia. Fa inna fi ayuni al-ansar syai'a.
sesungguhnya kata baginda Nabi SAW, pergi tengok dia kerana pada wanita Ansar itu terdapat suatu kelainan daripada mata perempuan yang lain yang mungkin tidak menarik hatimu. Kata Nabi, pergi tengok dulu kerana wanita Ansar ni dia ada satu maknanya di mata dia ni ada sesuatu tak sama macam mata wanita-wanita lain. Mungkin kalau kau tengok kau tak berkenan. Itu maksud Nabi. Jadi pergi tengok dulu. Maknanya dalam proses ni hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya. Maknanya kata para alim ulama, khitbah ni bererti apabila kita dah berkenan kepada seorang wanita, maknanya dengan kita nampak wanita ni boleh dijadikan calon sebagai isteri, maka kita kena berjumpa dengan pihak keluarganya. Dan kalau mereka yang berpakaian purdah Kelvin, yang berpakaian tutup, maka pada ketika itu dibenarkan untuk dibuka dan dibenarkan untuk dilihat. Maknanya kita boleh lihat yang mana penglihatan yang boleh kita lihat benda yang menutupi aurat saja. Maknanya tak boleh melanggari batasan syarak. Dua benda yang boleh kita lihat iaitu muka dan juga tapak tangan. Selain daripada itu adalah aurat. Maknanya kalau kita tengok mukanya, bukanlah tengok muka tu kita pergi dekat, tengok berapa jerawat, kita kira jerawat dia berapa, ada misai ke tak ada misai. Kan? Kalau itu tak boleh lah. Maknanya kita lihat daripada penglihatan normal, maka itu dibenarkan dalam syarak. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kalau alam yang disebut sebagai masyarakat Malaysia ni, khususnya masyarakat Melayu Kelvin, dia ada 3 peringkat. Maknanya kalau seseorang nak berkenan, bila hati sudah berkenan, maka dia kena melalui 3 peringkat. Ini kebiasaan. Ini adat saja. Yang pertama dia merisik. Bukan kerisik. Kerisik tu nak buat nak buat tu nanti raya tu. Rendang. Kerisik ni merisik. Merisik ni kita nak tahu dia single ke, available ke tak. Kan? Dia masih boleh kita pergi proses yang kedua ataupun tidak. Itu disebut sebagai merisik. Maksudnya kita merisik, kita nak tengok dia tu single ke, kemudian dia macam mana. Itu merisik. Yang kedua, dah lepas merisik, kita pergi step yang kedua ni, masyarakat Melayu, budaya Melayu, iaitu khitbah yang disebutkan tadi, bertunang. Dan yang ketiga, lepas bertunang barulah berkahwin. Maksudnya barulah kita pergi ke alam perkahwinan. Dan saya sebelum nak sentuh soalan Kelvin, boleh ataupun tidak seorang wanita didatangi oleh seorang lelaki yang disebut sebagai non-Muslim, masih lagi belum mendapat hidayah Allah, nak bertunang. Dia tak Islam lagi tapi dia nak bertunang. Sama ada lelaki kepada perempuan ataupun perempuan ke lelaki. Nanti kita akan bahaskan. Cuma saya nak sentuh sebelum daripada kita nak pergi kepada soalan Kelvin, suka saya nak sampaikan kepada sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, iaitu antaranya kita nak faham, tadi kita dah faham tentang pertunangan. Cuma apa yang dilakukan oleh masyarakat kita kadang-kalanya menggari syariat. Apa dia? Yang pertamanya, kita kena tahu bahawa khitbah ni dia kena kitman. Apa maksud kitman? Dia kena senyap. Dia bukan boleh kita, orang Kelantan sebut gege. Tak boleh kita nak heboh. Tak boleh kita nak, oi aku dah bertunang. Dia sebenarnya, dia kena sesama ahli keluarga dia sahaja yang tahu. Dia tak perlu iklankan. Dia tak sama macam perkahwinan. Dia tak perlu sebab jalan. Dia kena antara pihak keluarga lelaki dengan pihak keluarga perempuan, sesi perkenalan sahaja. Waktu itu dia bukanlah dah buat, kadang-kadang ada yang sampai pelami, duduk sebelah menyebelahi, dah sampai boleh pegang tangan. Tidak, dia masih lagi dalam kategori haram, disebabkan yang halal adalah ketika mana telah dilakukan. Tetapi pertunangan ini adalah perjanjian. Bukanlah tiket lepas ni ibu-ibu kena jaga, ayah-ayah kena jaga, tolong. Bukanlah bererti dah bertunang boleh keluar berdua-duaan, balik di tengah malam,
boleh bersalam-salaman. Mak mertua ni bakal lagi, belum mak mertua dah boleh bersalaman. Inilah bakal menantu syurga. Dah bersalaman dengan ni. Sedangkan walaupun ia adalah bakal, mak mertua pun tak boleh salam lelaki tu. Sebab kalau katakanlah mak mertua dia tu single lagi, ni minta maaf saya sebut contoh. Kalaulah mak mertua single lagi, tiba-tiba lelaki ni kata, mak mertua ni, bakal mak mertua ni lagi cun ni kata. Contoh. Dia boleh bernikah. Dia boleh bernikah dengan bakal mak mertua. Tengok tak jadi dengan anak dia, jadi dengan mak dia. Boleh sebab tak ada hubungan lagi. Sebab tu kita kena jaga hubungan batasan. Tak boleh bersalaman. Yang ayah mertua ni, contohlah yang dia kata ni bakal ayah mertua, salam dengan bakal menantu perempuan. Silap-silap anak dia tak kahwin, yang kahwin bakal yang tadi disebut bapa mertua nikah dengan bakal menantu. Sebab hubungan tu tak dihalalkan lagi. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, benda ini sangat kritikal dalam masyarakat kita sebab dah tak menjaga hubungan itu tadi. Sebab tu kena jaga daripada segi pergaulan, daripada segi nak keluar, daripada segi percakapan. Tak boleh nak bincang-bincang benda-benda yang melibatkan hal ehwal rumah tangga. Tak boleh. Maksudnya rumah tangga ni benda-benda yang aib. Tapi benda-benda yang macam mana nak buat, macam mana mahar berapa, kemudian itu secara zahir yang tidak jadi masalah tu dibenarkan. Tetapi kita kena ingat di sana ada batasan syarak. Apa yang masyarakat kita kadang-kadang yang mereka wawarkan ini ialah dengan melihat idola-idola mereka sebenarnya benda yang melanggar perintah Allah, melanggar peraturan Allah, maka dia akan datang dengan kesengsaraan, iaitu Allah tidak akan reda dengan apa yang mereka ingin bina. Sebab tu bila perkahwinan ni kita nak menjemput reda Allah, kita nak menjemput kasih sayang. Sebab itulah jangan pelik sekiranya rumah tangga kita tidak diberkati, sebab perjalanan permulaan itu pun tidak berkat. Kerana itulah keberkatan ini datang, nak rumah tangga kita bahagia, kita buat. Tetapi bila kita dah buat menjemput reda Allah, dalam masa rumah tangga kita yang kita bina ni Allah uji, maka kita akan kembali juga kepada Allah. Sebab tu daripada awal buat dia mengikut seperti mana yang diletakkan oleh Allah dan Rasul. Jadi bila bertunang bukanlah tiket untuk kita melanggar syarak, melanggar batasan hukum. Dia tetap wanita yang tak boleh kita sentuh, bukan isteri dan bukan mak mertua, bukan bapa mertua ketika mana bertunang. Sebab tu perkara yang satu lagi jangan kita war-warkan. Sebab kalau pertunangan ini sesama ahli keluarga saja yang tahu. Kalau putus, tiba-tibalah tak jadi, taklah rasa malu. Sebab masih lagi belum berkahwin. Sebab tu tak perlu ada qadhi, tak perlu ada saksi, tak perlu ada mahar waktu pertunangan. Hanya cukup dengan ahli keluarga, perjanjian yang mana mereka nak pergi. Step yang seterusnya adalah dengan perkahwinan. Ini perkara yang Kelvin pun kena tahu, itulah cara Islam. Islam ni menjaga batasan. Sebab tu antara maqasid syariah, perkara yang Islam pentingkan adalah iaitu menjaga keturunan. Maknanya tak boleh berzina, tak boleh nak buat benda-benda yang Allah haramkan, pergaulan. Kena jaga. Menjaga keturunan ini adalah salah satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Rasulullah minta untuk kita jaga. Kerana itulah kita bila bertunang, dia bukanlah tiket untuk kita melakukan perkara-perkara seperti mana perkara seorang suami dan isteri. Ini benda yang perlu saya sampaikan dan bagi menjawab persoalan Kelvin. Ni sampai ni. Contohlah dia berkenan dengan orang yang belum lagi memeluk agama Allah, belum lagi Islam, adakah dibenarkan untuk proses pertunangan ataupun tidak? Nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana, sentiasa dengar Radio IKIM. InsyaAllah saya akan kongsikan pandangan para alim ulama dalam isu pertunangan bersama dengan mereka yang masih lagi belum memiliki hidayah Allah.
Masya Allah, itu dia kan. Kita akan dengar dan juga faham lagi lepas ni bagaimana persoalannya di antara sahabat kita yang mungkin keluarganya ada salah silah kan, antara orang Islam dan juga orang bukan Islam, yang mereka nak menggabungkan, nak menghimpunkan ataupun mengarah ke arah berkeluarga. Nanti kita akan bincangkan di situ insya-Allah. Doktor, tenang-tenang seketika, minum kopi dulu ke doktor? Okay. Sebab kita nak rehat seketika dan kita akan kembali lagi untuk sesi perbincangan selepas ini. Okey, untuk anda jangan ke mana-mana juga. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 004. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Radio IKIM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan My TV mana-mana di peranti pintar anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kembali bersama rancangan Kelvin Bertanya. Saya Syafiq Saleh temankan anda pada waktu ini. Jom nak tonton lagi di Facebook dan juga di YouTube IKIM, sebab kita ada secara langsung dekat situ. Boleh sama-sama like, comment, share ataupun tanyakan soalan anda menerusi di dalam platform media sosial kita di situ, ataupun juga boleh WhatsApp saja ke talian 01129004 004. Okey, pertanyaan Kelvin Q tadi berkaitan dengan isu pertunangan antara orang Islam dan juga orang bukan Islam yang mungkin mereka nak menjurus ke arah satu keluarga kan. Jadi bagaimana doktor untuk kita terus nak menjawab lagi soalan saudara Kelvin Q? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Syafiq, sahabat-sahabat penonton di FB Live Radio IKIM dan juga sahabat-sahabat muslimin muslimat yang mendengar di mana jua berada yang mendengar IKIM, semoga mendapat manfaat daripada perkongsian kita insya-Allah. Bila kita sebut mengenai soal perkahwinan ataupun pertunangan, maka dalam Islam apa yang kita sebutkan tadi ada batasan syarak. Ibu-ibu, ayah-ayah yang ingin menikahkan anak dia, dan dalam sebelum pernikahan itu ada fasa yang disebut khitbah, iaitu pertunangan. Maka kita dah sebutkan tadi beberapa hukum, iaitu pertunangan ini bukanlah tiket perkahwinan. Nombor satu, dia kena jaga batasan. Bukan saja hubungan pasangan itu yang bakal menjadi pasangan, tetapi hubungan antara bakal mertua ataupun bakal pak mertua, mak mertua pun kena jaga, sebab dia masih lagi belum halal untuk disentuh, untuk duduk berduaan tak dibenarkan. Cuma bila kita sebut pertunangan ini, dia mesti bersama dengan ahli keluarga di antara dua belah pihak. Kemudian khitbah ini juga,
pertunangan ini juga dia tak perlu kita war-warkan. Maksudnya kita pergi masuk dalam media sosial, kita pergi sebar, tak, dia hanyalah dalam kumpulan yang kecil yang terdekat, ahli keluarga, dan juga bila masuk dalam fasa perkahwinan barulah mereka ni boleh war-warkan. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW. Yang ketiga, janganlah disebabkan nak bertunang ni kita buat dengan grand. Maknanya kena sewa dewan yang sangat besar kan. Kemudian dengan menghabiskan banyak, dengan sebab kita mengikut style orang lain, kan, benda tu tolong jaga. Dan ada juga sekarang ini trend yang mengikut trend orang-orang barat, tunduk, berikan cincin di hadapan orang kata wow so sweet, itulah bahasa Inggerisnya. Jadi benda-benda macam ni kita kena faham. Bila kita tengok sebenarnya dia kena mengikut syariat. Bukanlah syariat kena mengikut dia. Kita hidup ni, kita selaku hamba Allah. Jadi kita hari ni nampak orang lain buat, orang lain kita nampak itu sweet. Bagaimana Nabi SAW bersama dengan pasangan. Ketika mana menjemput redha Allah dalam rumah tangga itu sweet. Seorang suami membimbing isterinya ke arah syurga, ke arah kebaikan, itu sweet namanya. Sweet ni maknanya manis lah, maknanya kita ada rasa seronok, rumah tangga dibina dalam keadaan Allah redha. Ni kita nak orang tahu, biarlah nampak orang tahu, biarlah orang nampak saya ni adalah lelaki yang menjadi idaman kepada semua wanita-wanita yang berada. Itu sebablah orang mula melihat, ni kalau dia dapat, aku pun nak suami dia, bukan suami macam dia, suami dia. Yang tu kena kebas. Sebab kita nak sweet sangat, sebab tu tak semua benda yang membahagiakan kita kena kongsi dengan orang. Sebab nanti ada satu bab yang perlu kita ketahui, iaitu bab ain, iaitu pandangan mata orang yang boleh menyebabkan keruntuhan rumah tangga, boleh menyebabkan kesakitan, boleh menyebabkan pelbagai. Jadi kita sendiri yang membuka ruang itu. Kerana itulah Islam dah ajar cantik dah, tetapi kita rasa ia tak sesuai dengan budaya, dengan trend kita, dengan keadaan dah 2024 yang bakal menjelma tak lama lagi. Jadi kita nak ikut trend-trend daripada negara-negara barat yang bukan berpaksikan dengan paksi Islam. Sebab tu Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, kita ada budaya yang telah dijaga, budaya Malaysia ni, Melayu ni. Jadi kita kena ikut, dan yang mana tidak bercanggah dengan Islam maka ia boleh diteruskan, tidak jadi masalah. Ketika mana kita kembali mengenai tentang persoalan boleh ataupun tidak, ulama berselisih pandangan. Ada ulama yang menegaskan bahawa berdasarkan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221, bagi mereka yang nak berkahwin dengan pasangan yang belum masuk Islam. Contohnya mereka tu sama ada perempuan tu Islam, Muslimah, nak berkahwin dengan seorang lelaki yang non-Muslim, yang mana dia nak bertunang dahulu. Kalau berkahwin tu nanti kita akan bagi tahu memang tak boleh bagi seorang wanita Muslimah nak berkahwin dengan lelaki, melainkan apabila lelaki tu masuk Islam. Ataupun seorang lelaki Muslim dia nak berkahwin dengan seorang wanita yang bukan Muslimah. Jadi kita, kategori yang kita nak bincangkan ini adalah pertunangan, boleh ataupun tidak. Ada ulama yang mengharamkan. Ulama kata tak boleh berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ayat 221, yang mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu berkahwin dengan wanita-wanita kafir musyrik sebelum mereka beriman, iaitu memeluk agama Allah. Iaitu sama ada lelaki ataupun perempuan, sama sahaja, tidak dibenarkan berkahwin ketika mana mereka belum masuk dalam agama Allah, belum Islam. Kelvin, itu jawapannya. Maknanya ada sebahagian ulama mengatakan jangan kata kahwin, bertunang. Kalau berkahwin pun tak boleh, bertunang pun tak boleh. Sebab mereka masih lagi belum memiliki hidayah Allah, belum Islam. Itu satu pandangan. Adapun pandangan yang kedua, dia melihat pada keadaan, dan inilah pandangan kebanyakan para alim ulama menyatakan bahawa lihat pada kondisi, melihat pada keadaan. Sebab yang Allah sebut tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 221 itu adalah perkahwinan,
wala tankihu, jangan kamu berkahwin, tetapi tidak dijelaskan bertunang. Dan soalan Kelvin ni pada pertunangan, maka kata ulama tengok pada kondisi. Sekiranya dia bertunang itu ke arah untuk mengajak dia masuk Islam, untuk dia berkenaan, sebab bertunangan ni tak perlukan kepada lafaz, tak perlukan kepada seperti mana perkahwinan, tetapi dia adalah perjumpaan, perkenalan antara lelaki, keluarga lelaki dan keluarga wanita untuk mereka lihat adakah boleh diteruskan sehingga perkahwinan ataupun tidak. Maka kata para alim ulama, melihat pada kondisi orang yang belum masuk Islam itu, sekiranya dia ada ke arah nak ke Islam, ke arah dia boleh menyatakan keislaman dia ketika mana dia berkahwin, maka ia dibenarkan. Maknanya kalau non-Muslim kata, yalah saya nak melamar dan nak bertunang dengan awak, dan saya pun sekarang ni belajar tentang Islam dan saya bila berkahwin saya akan masuk Islam, maka itu dibenarkan. Tetapi kalau sekiranya tidak ada tanda-tanda yang dia nak masuk ke Islam, ataupun susah untuk nak menyatakan dan nak meminta dia untuk berkahwin dengan dia memeluk agama Allah, maka kata ulama jalan tu ditutup, diambil daripada satu kaedah fiqhiyah, satu kaedah usul fiqh, iaitu sidduz zara'at, menutup pintu kemudaratan. Kita risau bila bertunang bukan lelaki ataupun wanita non-Muslim itu masuk Islam. Kita risau yang muslimah ataupun muslim ni yang keluar daripada agama Islam. Sebab itu pertunangan ini adalah persetujuan untuk berkahwin, dan dia adalah cara ataupun tata kelola agama Islam untuk nak ke arah perkahwinan. Kan itu kata para alim ulama, dibenarkan sekiranya non-Muslim ini dia akan masuk Islam untuk berkahwin, dan tidak dibenarkan sekiranya mereka ini khawatir ataupun tidak ada tanda-tanda yang mereka akan masuk Islam. Maka waktu itu kata ulama, pertunangan itu tidak dibenarkan. Disebabkan apa? Disebabkan mereka tidak berniat untuk memeluk agama Allah ketika mana dalam soal perkahwinan. Sebab itu hukum ini sangat jelas, yang mana ulama menyebutkan melihat pada kondisi mana yang lebih baik, sama ada mendatangkan kebaikan maslahah yang mana boleh menjemput mereka ke arah Islam, maka dibenarkan. Sekiranya mendatangkan kemudaratan, iaitu mereka tidak terpikat dan tidak mahu untuk memeluk agama Allah, maka pada ketika itu tidak dibenarkan. Ini antara perkara-perkara yang disebutkan oleh para alim ulama dalam menyatakan tentang hukum pertunangan bersama dengan mereka yang masih belum memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa pun, di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ini tips. Bila nak bertunang ni, nak ke arah perkahwinan, Nabi sebut kepada lelaki, tunkihul mar'ah li arba'. Nak kahwin ni, maksudnya nak bertunang, nak kahwin ni, maka kata baginda Nabi, nikahilah wanita itu 4 perkara. 5 liha, kerana hartanya. Sebab apa Nabi sebut harta dahulu, nanti kita akan kupaskan. Kemudian wali hasabiha, kerana keturunannya. Wali jamaliha, kerana kecantikannya. Wali diniha, kerana agamanya. Fazfar bizatid din taribat yadak, kata Nabi, maka pilihlah kerana agama, nescaya kamu akan beruntung. Hadis ni hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebab apa Nabi sebut kerana harta? Sebab manusia hari ini dia hidup dengan keadaan memerlukan harta, memerlukan kepada keperluan kehendak semasa. Dan kenapa disebutkan keturunan? Disebabkan keturunan ini kita nak tahu keturunan-keturunan dia bagaimana yang boleh melahirkan zuriat-zuriat kita nanti. Dan yang ketiga, kenapa Nabi sebut kecantikan? Kerana manusia ini akan melihat pada perkara-perkara cantik. Maka diakhirkan kerana agama, sebab memang fitrah manusia ini dia tak akan tengok pada agamanya dulu. Kan? Dia akan tengok cantik ke tak cantik? Oh, cantik. Tengok, oh dia ni kaya pula, package. Tengok keturunan tu, keturunan raja-raja contoh. Kan? Oh lagi, ini package lengkap. Lepas tu tengok, oh ya Allah, hafal Quran 30 juzuk.
Kan, tengok dengan jaganya, solatnya. Ini package yang memang jarang-jarang berlaku lah. Kan? Jadi ketika itu kata Nabi, kalau dia ada kesemuanya, alhamdulillah. Tiba-tiba dia tidak ada, melainkan dia ada agama. Kata Nabi, kalau kamu pilih yang beragama, kamu akan beruntung. Sebab bila dia ada agama, dia jaga agama, bukan dia Islam saja, dia mengamalkan agamanya, maka sudah pasti kalau dia jaga hubungan dia dengan Allah, pasti dia akan menjaga hubungannya dengan pasangan, dengan mak mertua, dengan pak mertua, kerana dia tahu dia mempraktikkan agama. Sebab hubungan ini bukan hubungan antara suami isteri, tetapi hubungan ini adalah soal mengenai bagaimana peraturan yang telah Allah letakkan, dia ikut peraturan Allah. Kalau suami kata tak boleh, dia tahu tak boleh. Itu bagi suami nak pilih isteri. Kalau isteri nak pilih suami, Ustaz, boleh tak kami nak tengok kehandsomeman dia? Macam DJ Syafiq, ada ganti sikit. Contoh doktor bagi pun Allah kan. Dia orang wanita, dia suka janggut sikit-sikit, putih, kan, macam baby doll. Contoh. Jadi dia pakai step mata, nampak wah ni orang baca buku banyak ni, pakai step mata. Jadi kalau sahabat yang dirahmati oleh Allah, wanita juga ada. Wanita ni kata Nabi, kalau sekiranya yang datang berjumpa dengan kamu, yang minta untuk nak melamar kamu ni adalah baik agamanya. Maksud baik agamanya bukan dia ni Islam saja, dia mengamalkan agamanya, dia baik daripada segi dia patuh pada perintah Allah, maka kahwinilah. Kata Nabi, kamu boleh nikah. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Calvin, Islam telah meletakkan dan menjaga hubungan antara lelaki dan perempuan. Batasan-batasan itu telah diletakkan. Alhamdulillah, indahnya sekiranya kita mengikut syariat, maka kita akan rasa kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara kesimpulannya, Calvin dan sahabat-sahabat pendengar, hukum bagi seseorang yang nak bertunang dengan non-Muslim, hukumnya perlu diperlihat dan diperhalusi daripada sama ada mendatangkan kebaikan, iaitu lelaki itu bersedia untuk memeluk agama Islam. Kalau sekiranya itu yang dimaksudkan dan boleh, maka dibenarkan, dan sekiranya tidak, maka tidak dibenarkan. Ini seperti mana perbahasan para alim ulama, dan hukum hakam pertunangan itu telah kita jelaskan. Dia bukanlah tiket untuk kita menghalalkan seperti mana perkahwinan. Maka bila kita ikut batasan-batasan ini, insya-Allah rumah tangga yang dibina itu akan dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, insyaAllah. Kan doktor, kali itulah yang kita harapkan, dan kita perlu ikut panduannya seperti apa yang doktor sebutkan tadi, iaitu ikut syariat ataupun tata kelola Islam. Pasti semuanya akan baik dan harmoni saja, insyaAllah. Kan kita harap persoalan ini akan dapat juga memberikan pencerahan buat kita yang bertanya-tanya, boleh ke kan antara ikatan pertunangan antara orang bukan Islam dan juga orang Islam, dan di situ ada kaedah dan juga caranya. Masya Allah. Terima kasih doktor atas pencerahan ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi hari waktu yang sama menerusi rancangan Calvin Bertanya, doktor. Dan juga kita harapkan doktor semoga dia baik-baik, dan semoga apa sahaja tugasan dakwah doktor semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okey, doktor, jumpa lagi doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan kita yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan Calvin Bertanya. Dan terima kasih juga kepada anda yang sudi komen, titipkan juga apa yang kita boleh belajar tu kan dekat learning point kita, dekat ruangan komen di Facebook juga di YouTube IKIM. Semoga itu dapat memberikan manfaatnya lagi kepada anda semua juga. Okey, dan kekal bersama IKIM sebab ada lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM sudah boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Buat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery.
jalan yang sepi, jalan untuk kita kembali. Islam dan iman, itulah tujuan. Kabarkan berita ke seluruh alam, akhlak yang mulia, cerminan syiarnya, selamat kita selamanya. Jalan syahadat, jalan mujahadah, panduan sunnah menuju Allah. Jalan syahadat, jalan mujahadah, panduan sunnah menuju Baca talbiah, Mat? Iyalah Mak Su. InsyaAllah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Iyalah Mak Su. Ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. PDDI diiktiraf Malaysia Book of Records bagi pelajar Straight A SPM paling ramai oleh sebuah pusat tuition. PDDI menjadi pilihan ibu bapa dalam memastikan bimbingan terbaik untuk anak-anak